Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Apa khabar tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Bertemu kita lagi dalam rancangan My Quran Time, rancangan yang membicarakan, bertadabur tentang isi kandung Al-Quran yang akan kita perhatikan satu persatu perkataan dan juga tadabbur daripada ayat-ayat Quran ini. Baik, kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita peluang untuk melihat bersama membaca Al-Quran dan juga bertadabbur dengan dia. Pada hari ini saya seperti biasa akan ditemani oleh seorang qari. Qari kita tidak asingnya lagi iaitu Ustaz Husaini. Apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah Ustaz. Sihat Ustaz Alhamdulillah. Nampak Ustaz Husaini ceria hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Itulah dia, nanti kita akan dengar dan baca sama-sama juga Al-Quran ya. Boleh. Bersama dengan Ustaz Husaini kita hari ini. Hari ini kita telah pun masuk kepada halaman yang ke-460 iaitu daripada surah Az-Zumar itu sendiri. Kalau tuan-puan masih lagi ingat, kita telah melalui sebelum ini halaman yang ke-459 menceritakan tentang nikmat syukur dan sebagainya. Sebelum kita melalui ataupun menyemak satu persatu, mari sama-sama kita bacakan doa ringkas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan perjalanan pengajian kita pada hari ini. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan lagi ilmu kita pada hari ini, yang mana hari ini kita masuk kepada halaman yang ke-460, yang mana kita sama-sama saksikan apakah dia sinopsis secara umumnya mengenai tentang pengajian kita daripada halaman yang ke-460 ini. Yang pertama iaitu kita akan bertadabbur mengenai tentang pelbagai nasihat bagi orang mukmin dalam perkara ibadah, pahala bagi mereka dan ancaman bagi golongan musyrik, iaitu daripada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Manakala ayat yang ke-21 secara umumnya menceritakan tentang keadaan dunia. Allah Ta'ala ingin mengingatkan kita mengenai tentang kejadian, keadaan-keadaan yang perlu kita perhatikan daripada nikmat yang ada di dalam dunia ini. Inilah dia sinopsis ataupun secara umumnya gambaran tentang umum pengajian yang akan kita lalui pada hari ini insya-Allah, yang mana kita akan bacakan dahulu pada hari ini daripada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17 daripada surah Az-Zumar ini. Dan tuan-puan yang berada di rumah, ibu ayah, kalau boleh sama-sama buka mushaf. Kita tak naklah Ustaz Husaini baca seorang-seorang aja. Kita nak sama-sama bacakan juga biar bergema satu Malaysia ini dalam rancangan My Quran Time untuk mereka sama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Dr. Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita lihat pada halaman yang ke-460 surah Zumar ayat yang ke-11, dan kemudian kita akan belajar sedikit apakah intipati yang ada pada ayat ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan, pedoman panduan untuk kita di masa akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin
وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-11 Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Kalau kita tengok ayat ini sebenarnya dia berkaitan dengan ayat yang ke-10 yang telah kita pelajari dalam sesi yang lalu, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Allah Ta'ala mengkhususkan khitab ataupun dialog ini, iaitu perlakuan ataupun percakapan ini, wahyu ini terus kepada para orang-orang yang beriman itu, yang mana Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman ataupun wahai orang-orang yang bertakwa, maka bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah Ta'ala memerintahkan mereka melakukan kebaikan, sehinggalah Allah Ta'ala kata, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, iaitu Allah Ta'ala memerintahkan mereka ini agar mengabdikan diri kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ini sahaja, perkataan ikhlas ini sahaja, kalau kita perhatikan di penghujung surah Sad, di awal surah Zumar, di pertengahan surah Zumar ini sudah hampir 3 kali Allah Ta'ala mengulangi perkataan tentang ikhlas ini. Seakan-akan ketika mana Rasulullah itu telah ditimpa ujian yang sangat berat, Allah Ta'ala turun surah Sad untuk memujuk Rasulullah, untuk menenangkan hati Rasulullah. Kemudian kita tengok mengenai tentang surah Zumar, Allah Ta'ala mendidik Rasulullah agar mengikhlaskan jiwa kepada Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala menyatakan kepada Rasulullah, ataupun kenapa Allah Ta'ala menekankan kepada Rasulullah tentang ikhlas? Yang ini disebabkan kerana telah diulang-ulang sebanyak 3 kali dalam rentetan ataupun dalam susunan kronologi pengajian kita. Mari sama-sama kita perhatikan juga sebenarnya kenapa Allah Ta'ala menekankan tentang perihal ikhlas ini. Iaitu ikhlas ini kalau saya boleh simpulkan dalam 3 poin yang penting. Poin yang pertama, kejadian ataupun sifat ikhlas ini sebenarnya akan menyelamatkan manusia dalam keadaan kesukaran yang mereka timpa. Kalau kita tengok sini Ustaz Husaini, dalam kisah Nabi Yusuf. Dalam kisah Nabi Yusuf ini, dia diuji oleh isteri kepada majikan dia, iaitu wanita yang menggoda dia. Bukan senang Ustaz Husaini orang goda kemudian dalam rumah yang tidak ada orang lain. Jadi disebabkan kerana keikhlasan dia, Allah Ta'ala memberikan dia jalan keluar, tafrijul kurbah. Dalam istilahnya menyebut tafrijul kurbah ni maknanya memberikan jalan keluar. Yang ini kalau kita perhatikan dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala menyebutkan, Allah Ta'ala kata, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su. Begitulah Allah Ta'ala memalingkan kejahatan itu dan fahsyak itu. Lalu Allah Ta'ala memuji Nabi Yusuf. Allah Ta'ala kata, innahu min ibadinal mukhlasin, iaitu inilah dia orang yang ikhlas,
Orang yang ikhlas ni Allah Ta'ala beri dia jalan keluar dalam keadaan kita tak sangka. Bukan senang diuji dengan wanita yang cuba menggoda kita. Ikhlas dia kerana Allah Ta'ala dia tahu Allah Ta'ala memerhatikan dia, lalu dia jauhkan dirinya daripada sifat-sifat kemungkaran ini. Ini kepentingan pertama. Orang yang ikhlas, Allah Ta'ala akan menyelamatkan dirinya daripada kesukaran yang akan dia alaminya. Kalau tuan-puan masih lagi ingat, dalam sebuah hadis ada diceritakan tentang golongan orang yang terperangkap dalam gua. Jadi bila terperangkap dalam gua tu, masing-masing bertawassul, memohon kepada Allah Ta'ala, wahai Allah Ta'ala, aku ni ada melakukan kebaikan, kalaulah kebaikan aku ni ikhlas diterima oleh Allah, gugurkanlah ataupun berikanlah kami jalan keluar. Lalu jatuh sedikit batu tu. Kemudian ada lagi pihak yang meminta, jatuh sedikit, mereka ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala memberikan mereka jalan keluar. Ini yang penting ataupun kepentingan yang pertama mengenai tentang sifat ikhlas yang disebutkan di dalam ayat ini, iaitu dia memberikan tafrijul kurbah, dia memberikan jalan keluar kepada orang yang mengada ataupun berada di dalam keadaan yang kesusahan. Manakala yang kedua pula, sebenarnya sifat ikhlas ini juga akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang bertembung ataupun mungkin bertelagah. Orang yang ikhlas ini Allah Ta'ala akan memilih mereka. Kalau kita perhatikan pertembungan Ustaz Usaini antara orang kafir dengan orang Islam dalam peperangan, akhirnya yang menang itu diberikan kepada orang yang ikhlas. Perkara ini diceritakan oleh Allah Ta'ala ketika mana orang-orang kafir keluar dalam keadaan riak ataupun membangga diri, menyombong kan. Malu kan macam ni bila dia dah keluar dalam keadaan dia berbangga diri, tiba-tiba kalah. Allahu Akbar. Malulah kita. Macam kita kalau sokong bola lah. Yalah. Bangga sangat. Ingatkan kita rasa benda boleh menang kan? Kita rasa boleh menang. Jadi dah rasa ego, ada sombong. Akhirnya kalah. Kan kalah, malu. 3-2 lah. 3-2. Allahu Akbar. Jadi dekat sini Allah Ta'ala cerita sifat orang kafir. Allah Ta'ala kata wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Janganlah jadi seperti orang-orang itu yang keluar daripada, maknanya untuk pergi berperang tu dalam keadaan yang ego dan juga ria'an nas, menunjuk-nunjuk kepada manusia, akhirnya kalah. Kerana Allah Ta'ala menceritakan dekat dalam ayat ini juga menunjukkan mereka yang ikhlas itu akan mendapat kemenangan di sisi Allah Ta'ala. Ini kepentingan ikhlas yang kedua. Manakala kepentingan ikhlas yang ketiga, yang paling utama juga tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sifat ikhlas ini sebenarnya akan menjemput syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sebenarnya sangat penting. Syafaat Rasulullah ini yang akan menyelamatkan kita, memberikan kita rahmat Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak. Kerana ada seorang lelaki seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, ada seorang lelaki tanya kepada Rasulullah. Lelaki ini tanya kepada Rasulullah, dia kata, man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah dia orang yang paling bahagia dengan syafaat engkau pada hari kiamat kelak? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling bahagia dengan syafaat aku, orang yang akan mendapat syafaat aku pada hari kiamat kelak adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan daripada dalam jiwanya, maka dia akan beroleh syafaat daripada Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Jadi di sini bila Allah Ta'ala memerintahkan kita, memerintahkan Rasulullah, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, katakan wahai Muhammad bahawa aku diperintahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Maka yang paling utama kita perhatikan di sini ada 3 kelebihan ataupun kepentingan ikhlas. Yang pertama, bagaimana disebutkan tadi, ikhlas ini boleh menyelamatkan manusia dalam keadaan kesukaran mereka. Yang kedua, akan menyelamatkan mereka daripada, memberikan mereka kemenangan, dan yang ketiganya akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang ke-12, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyebutkan wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama muslimin, iaitu yang menyerah diri ataupun berserah diri. Jadi timbul persoalan dalam kalangan ahli tafsir. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dikatakan adalah orang yang pertama memeluk Islam ataupun orang awwalul muslimin ni, maknanya orang yang pertama muslim lah, kan, yang seperti mana yang kita faham. Jadi di sini Al-Imam Ibn Ashur dia menjelaskan. Dia kata awwalul muslimin di sini bukanlah maksudnya secara hakiki,
Bukanlah maksudnya memang betul-betul orang yang pertama, kerana sebelum tu para nabi yang lain telah memeluk Islam kan. Jadi di sini awwalu ini adalah orang yang paling ke hadapan, orang yang paling bertakwa kepada Allah Taala, orang yang paling maknanya takut kepada Allah Taala. Inilah yang dimaksudkan dengan awwalul muslimin. Aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama untuk mempertahankan Islam. Tuan-puan, kalau dalam perkara mempertahankan Islam ni sebenarnya contohnya dalam kalangan para sahabat memang sangat ramai. Dulu Ustaz Usaini dulu pernah masuk rancangan My Hadis Time kan? Betul. Dalam My Hadis Time kita dah ada cerita dah. Bukan sama Dalam My Hadis Time kita dah ada cerita dah tuan-puan, betapa ramai para sahabat ini dia berjuang, berkorban untuk mempertahankan Islam, menjadi benteng pertama. Saidina Abu Dzar Al-Ghifari sampai kena pukul tuan-puan hanya kerana dia mengisytiharkan dirinya memeluk Islam. Saidina Abu Bakar sendiri sama juga, ini kena pukul sampai kena pijak mukanya sampai pengsan. Yang ni kita ada cerita, Ustaz Husaini ingat lagi yang kita ada cerita. Ingat lupa. Yang tu ingat tentang dia kena pijak sehingga kan hampir pengsan, lalu datang Bani Tayyim. Bani Tayyim ni Bani Abu Bakar. Dia kata lau mata Abu Bakar, kalau meninggal Abu Bakar laqatalna Utbah ke Rabi'ah, macam itulah kami akan bunuh Utbah kerana dia memijak muka Abu Bakar sehingga pengsan itu tadi. Maknanya orang-orang ini mereka bertadabbur dan menghayati ayat Al-Quran itu sehingga kan mereka menjadi orang yang pertama, benteng yang pertama mempertahankan Islam. Dan kemudian Allah Taala kata qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Bukan sekadar ikhlas, ini penting. Bukan sekadar ikhlas tetapi menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang maksiat kepada Allah Taala. Kadang-kadang seseorang tu dia dah ikhlas dah beribadah, Ustaz Husaini ikhlas beribadah, tapi dalam masa yang sama buat maksiat, jadi tak kena juga. Maknanya tak balance, tak balance. Maknanya kalau boleh biar kebaikan itu sahaja yang lebih, bukan dia dalam masa yang sama mengkufuri ataupun melakukan maksiat kepada Allah Taala. Akhirnya Allah Taala tutup semula. Allah Taala kata qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah hanya Allah lah yang aku sembah dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan, dengan mengikhlaskan diri kepadanya. Itulah dia agamaku. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah ataupun yang diperintahkan kepada Rasulullah, agar ikhlaskan diri kita ketika mengabdikan diri kepada Allah, ketika beribadah kepada Allah. Jadi benteng orang yang mempertahankan Islam, jadi benteng orang yang mempertahankan Al-Quran, dan kemudian tidak melakukan maksiat tidak melakukan maksiat. Inilah dia tiga perkara yang menjadikan seorang mukmin itu sebagai seorang yang mukhlis, yang mempertahankan agamanya. Dan kemudian Allah Taala mengatakan fa'budu ma syi'tum min dunihi. Allah Taala menempelak orang-orang yang tidak beriman. Kalau kau nak sembahlah orang lain daripada aku, tak apa, tak mengapa, tetapi Allah Taala kata itulah dia orang yang rugi. Qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Inilah dia orang-orang yang rugi, iaitu orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Dan perkataan tentang rugi ini sebenarnya ada beberapa kali juga sebenarnya Ustaz Husaini disebutkan dalam Al-Quran. Antaranya di mana tentang sifat rugi ini, kalau Ustaz Husaini ingat tadi? Sifat rugi ini adalah untuk orang yang tidak ikhlas kepada tidak Allah. ikhlas, tentang orang yang buang masa tadi, buang masa wal as innal insana lafi khus, juga orang-orang yang rugi. Sebenarnya perkataan ni Ustaz Husaini banyak juga disebut di dalam Al-Quran yang menunjukkan orang-orang yang rugi ini adalah orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Kalau di sini disebutkan tentang orang yang tidak ikhlas ataupun tidak mengabdikan diri kepada Allah, maknanya mereka melakukan perkara-perkara yang dicegah oleh Allah Taala. Manakala dalam ayat-ayat yang lain ada juga disebutkan orang-orang yang rugi. Yang pertama macam disebutkan oleh Ustaz Husaini tadi tentang yang buang masa. Buang masa ni rugi juga. Betul. Sebenarnya banyak tengok bola rugi ke Ustaz Husaini? Ke boleh? Tengok tim yang kita tengok. Tengok tim yang kita pilih. Okey, kalau kita buat perkara yang dalam masa yang sama buat perkara yang mendatangkan faedah, tak jadi masalah. Betul. Sambil-sambil Ustaz Husaini, sambil-sambil Ustaz Husaini tengok bola, mungkin Ustaz Husaini tengah mengarang buku, kitab ke. Itu tidak baiklah. Itu untuk satu pendekatan yang baiklah. Dalam masa yang sama maknanya boleh buat perkara yang lain juga. Kemudian disebutkan juga orang-orang yang rugi ini adalah orang-orang yang tidak dilekakan dengan kehidupan dunia. Orang yang leka sangat dengan kehidupan dunia ni adalah orang yang rugi. Yang ini yang disebutkan oleh Allah Taala dalam surah Munafikun, nanti ada disebutkan ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kamu
anak-anak kamu ataupun dunia kamu itu melalaikan kamu dengan perkara yang sia-sia daripada mengingati Allah. Lalu Allah Taala kata wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian mereka akan berada dalam keadaan yang rugi. Begitu juga orang-orang yang tadi kita katakan buang masa ataupun orang yang tidak menjaga solatnya, sebenarnya orang yang rugi juga. Ada disebutkan dalam hadis. Kita akan sambung perbincangan mengenai tentang orang yang rugi seperti mana yang disebutkan dalam hadis. Mungkin juga nanti Ustaz ini boleh nyanyi ragu tentang rugi ke kalau ada tentang lagu masa ke, tentang boleh, masa, betul tentang masa tu nanti. Baik, sebelum kita akhiri sesi perbincangan kita yang pertama, kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Betul lah perkataan pilihan kita pada hari ini iaitu khasira. Khasira ni maksudnya rugi, merugi. Banyak disebutkan dalam Al-Quran. Banyak Sampai 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Seakan-akan Allah Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita, siapakah dia golongan yang rugi tadi. Kita tengok golongan yang tidak menyembah Allah, golongan yang rugi. Tidak ikhlas, golongan yang rugi. Tidak menjaga masa adalah golongan yang rugi. Dan juga yang leka dengan harta dunia dan sebagainya, tidak mengingati Allah, golongan yang rugi. Inilah dia golongan-golongan yang rugi yang disebutkan dalam Al-Quran, yang boleh kita mengambil pengajaran daripadanya dan menjauhi daripada perkara yang telah disebutkan oleh Allah. Kita bertemu lagi selepas daripada ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, lagu tadi adalah berkaitan dengan masa daripada kumpulan Raihan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, lagu yang memberikan kita pelbagai peringatan khususnya berkaitan dengan masa, seperti mana yang diterangkan oleh Dr. Sanusi sebentar tadi, antara orang yang rugi adalah orang yang tidak menjaga masa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penonton My Quran Time, jom sama-sama kita lihat pula apakah hukum tajwid yang kita nak lihat pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di skrin pada surah Az-Zumar ayat yang ke-19, iaitu kita kena sempurnakan sebutan huruf hamzah yang terdapat dalam ayat ini. Apakah permasalahan yang selalu berlaku pada ayat ini adalah ketika mana kadang-kadang kalau kita tak perasan, kita baca hamzah tersebut secara mudah ataupun secara tashil. Okey, kalau yang sebetulnya, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, afaman haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunqidhu man finnar. Kadang-kadang ada yang baca afaman haqqa alaihi kalimatul azabi afa'an. Dia macam tu. Afa'an. Dia baca dalam keadaan yang mempermudah-mudahkan, ya. Jadi kalau dalam ikut jalan bacaan kita, ya, qiraat Hafs an Asim membaca secara tahqiq, iaitu secara jelas. Ya, mudah-mudahan memberi penerangan kepada kita, dan kalau kita pergi kepada ayat-ayat yang lain pun kita akan baca secara tahqiq, secara jelas pada huruf hamzah ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Alhamdulillah. Baik doktor. Baik, terima kasih Ustaz Husaini. Okay, kan? Saya leka dengan Ustaz Husaini nyanyi tadi, sedap sangat. Jadi terleka kejap dengar. Nak sambung lirik tak pandai. Okey, tak apa. Tadi kalau tuan-puan masih lagi ingat, Ustaz Husaini dia nyanyikan lagu mengenai tentang orang yang rugi. Tadi kalau sebelum kita berhenti rehat tadi, kita ada menceritakan tentang orang yang rugi juga, yang saya sambung sedikit lagi sebelum sesi perbincangan kita dalam sesi yang kedua ini, iaitu antara juga orang yang rugi adalah orang yang tidak menjaga solatnya.
Yang ni yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna awwala ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah min amalihi salatahu, iaitu perkara pertama yang akan dihisap, yang akan dihitung oleh Allah Taala pada hari akhirat adalah solat mereka. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Sekiranya solatnya baik, maka dia akan berjaya dan dia akan lepas. Tetapi wa in fasadat, sekiranya solatnya tidak baik, waktu solat tu banyak ingat benda lain daripada solat. Dia kalau dia lupa, dia akan solat, sebab waktu lupa itulah ingat benda macam-macam dalam solat. Terlupa nak cari kunci kat mana, solat. Nanti dia ingatlah kunci tu dekat mana. Ini tak bagus sebenarnya tuan-puan, kerana dia lebih ingat banyak benda lain dalam solat mereka. Sedangkan kalau sekiranya rosak solat mereka, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Rasul kata, siapa yang solat mereka rosak ataupun tidak dilaksanakan dengan sempurna, maka dia akan berada dalam keadaan yang hina dan rugi nanti pada hari akhirat kelak. Begitu juga tuan-puan, kita telah hampir untuk masuk kepada bulan Ramadan. Yang ini juga suka saya ingatkan, dalam sebuah hadis yang sahih juga, yang Rasulullah ketika naik ke mimbar, saya kira tuan-puan semua tahu tentang hadis ni. Rasulullah naik ke mimbar, tiba-tiba Rasulullah cakap amin. Tiba-tiba Rasulullah cakap amin. Amin 3 kali. Amin, amin. Amin tu bukan nama orang. Nanti kita ingat amin, Rasulullah panggil amin ke? Bukan amin nama orang. Tetapi Rasulullah mendoakan amin, amin, perkenankanlah. Iaitu apabila ditanya kepada Rasulullah, su'ila an dzalika, ditanya kepada Rasulullah, faqala atani Jibril, dia kata aku telah didatangi Jibril. Lalu Jibril kata, raghima anfu imri'in adraka Ramadan falam yughfarulah. Raghima anfu imri'in adraka Ramadan fala yughfarulah. Rasulullah kata rugilah, ataupun raghima anfun ini adalah perkataan yang membawa maksud, anfun tu hidung, raghima ni macam terjatuh hidungnya. Orang kata tertomoy betul ke? Tersembang. Kalau tak salah saya, orang utara kata tertomoy. Ingatkan Ustaz Usai ni orang utara bukan? Saya tak pernah belajar tomoy lagi. Tak belajar tomoy lagi. Okey, tertomoy maknanya terjatuh hidungnya. Itu seakan-akan gambaran kepada rugi kerana terjatuh bagi mereka yang man adraka Ramadan, bagi mereka yang memasuki pada bulan Ramadan, falam yughfarulah, tetapi mereka ini tidak diampunkan dosa mereka. Yang ini kita kena lihat dan kena tekankan, kerana tidak lama lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Kita tak nak jadi orang yang rugi. Kita mendirikan salat sepanjang hidup kita, kita tak nak jadi orang yang rugi. Kita memeluk Islam selama ni dah lama dah, tetapi kalau kita tidak ikhlas, maka kita orang yang rugi. Kalau kita tidak menjaga masa, maka kita tidak rugi, kita akan jadi orang yang rugi. Betapa banyak perkataan rugi dalam Al-Quran yang disebutkan tadi. Itu antara intipati yang penting juga daripada halaman yang ke-460. Baik, kita akan masuk kepada sesi perbincangan yang seterusnya, iaitu daripada ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-21, yang mana sebelum kita telusuri maksud mengenai tentang mesej ataupun tadabbur terhadap halaman ataupun ayat-ayat tersebut, mari sama-sama kita bacakan dahulu daripada ayat 18 hingga ayat yang ke-21 yang akan dipimpin oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Dr. Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita baca pada ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21 daripada surah Az-Zumar yang baru masuk kan. Mungkin tanya saudara, tanya sebelah, muka surat berapa ni? Muka surat 460. Ya, jom sama-sama kita baca. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار
اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-18 Allah Ta'ala berfirman, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang mendengar kata-kata yang baik lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. Di sini diterjemahkan sebagai ulul albab ataupun orang yang bijaksana ni sebagai orang yang memiliki akal yang sihat. Kalau tuan-puan tengok, lihat kembali pada halaman ataupun pada separuh awal daripada halaman ini, ada diceritakan tentang arahan mengenai tentang sifat ikhlas, kemudian tentang bagaimana mempertahankan Islam awwalul muslimin, kemudian bagaimana tentang jangan menjadi ataupun mengkufuri ataupun melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian sekiranya kamu melakukan sedemikian, Allah Ta'ala kata kamu adalah orang-orang yang rugi dan nanti kamu akan ditempatkan di dalam neraka. Iaitu di dalam neraka ini disebutkan pada ayat yang ke-16, Allah Ta'ala kata lahum min fawqihim zulalun, yang mana mereka akan, bagi mereka itu ada lapisan-lapisan daripada neraka. Yang ni kita pernah bincangkan sebelum ini tentang kedalaman neraka, tentang keluasan neraka, tentang panasnya api neraka, dan juga sifat neraka ini dia ada lapisan-lapisannya. Orang yang paling bawah itu orang yang paling menderita nanti, iaitu orang munafik itu sendiri, yang kerana mereka ni mengingkari bahkan melakukan pengkhianatan di dalam Islam itu. Dan sekiranya kita menjauhkan diri kita daripada sifat-sifat yang ditegah oleh Allah Ta'ala ini, kita menjauhkan diri kita daripada taghut, daripada menyengutukan Allah dan sebagainya, maka mereka adalah golongan yang beruntung. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-18, Allah Ta'ala kata alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, iaitu orang-orang yang mendengar perkataan lalu mereka memilih perkataan yang baik. Di sinilah berlaku sedikit perbincangan dalam kalangan ulama tafsir. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan yang baik ataupun apakah dia perkataan? Ada pelbagai perbincangan yang disebutkan. Sebagai contoh, Sayyidina Abdullah bin Abbas menyatakan bahawa ada dalam kalangan mereka yang mendengar pengajian ini ke mendengar yang ni, kemudian mereka pilih yang paling baik. Yang dikatakan yang paling baik itu sendiri adalah ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, kerana Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat terawal daripada surah Zumar ini, Allah Ta'ala kata Allahul ladzi nazzala ahsanal hadith. Dalam bukan yang terawal, yang muka surat halaman yang akan datang nanti, Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah Ta'ala lah yang menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu inilah dia yang dimaksudkan dengan yang memilih yang baik itu adalah yang memilih Al-Quran. Kerana kalau tuan-puan masih lagi ingat, ada satu insiden
ada satu insiden berlaku pada zaman Rasulullah yang mana Sayyidina Umar diberikan ataupun di maknanya mendapat satu lembaran daripada kitab Taurat. Sayyidina Umar mendapat lembaran daripada kitab Taurat, lalu Umar baca Taurat ni di hadapan Rasulullah. Umar baca Taurat ni di hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah tegur Sayyidina Umar. Rasulullah kata, amutahawwikuna ya ibnal Khattab, apakah engkau rasa hebat sangat ataupun engkau rasa kagum dengan Taurat itu? Lalu Rasulullah kata, wallazi nafsi biadi, dan demi jiwaku yang berada di tangan Allah Taala, lau kana Musa hayyan, andai sekiranya Nabi Musa masih lagi hidup, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani, dia tidak akan ada peluang melainkan dia akan ikut apa yang telah diberikan, iaitu apa yang ada di dalam Al-Quran. Dalam erti kata yang lain, walaupun kita ada hikmah-hikmah yang lain, tetapi jangan ditinggalkan Al-Quran. Bahkan Al-Quran adalah yang paling baik. Fayattabi'una ahsana, maka ikutilah Al-Quran, dan Al-Quran itulah kalam yang paling baik, perkataan yang paling baik sehingga hari ini. Bayangkan sehingga hari ini Al-Quran ini adalah Al-Quran yang sama dengan 1400 tahun yang lalu, tetapi dihuraikan dengan ratusan tafsir, bahkan mungkin ribuan tafsir, tak habis lagi. Sehingga hari ini ada lagi yang memberikan tafsiran baru daripada ayat-ayat Al-Quran, menunjukkan kitab ini sekalipun telah diturunkan secara klasiknya 1400 tahun yang lalu, tetapi dia mengeluarkan cambahan hikmah-hikmah yang sangat banyak. Yang kadang-kadang kalau yang zaman moden ini, sebagai contoh Syekh Tantawi Jauhari, dia menghuraikan tafsir Al-Quran ini dari perspektif sains pula sedikit. Ada ilmu sains pula sedikit yang boleh dihurai. Sebagai contoh Profesor Dr. Zaghlul Najjar, seorang profesor dalam bidang sains, tetapi dia meneroka Al-Quran ini dari perspektif sains. Inilah yang dikatakan bagaimana mereka yang mengikuti perkataan yang paling baik itu adalah sebenarnya kalimah Al-Quran itu sendiri, yang mana jangan kita meninggalkan Al-Quran dan jangan kita terlepas My Quran Time. Kerana dalam My Quran Time kita meneroka isi kandung Al-Quran, memberikan hikmah-hikmah tadabbur yang terbaik yang disebutkan sendiri di dalam Al-Quran. Andai sekiranya kita memilih perkataan yang baik di dalam Al-Quran ini, lalu Allah Ta'ala kata, ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah yang akan mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Ta'ala, dan itulah mereka golongan yang bijaksana, iaitu yang ulul albab. Dan kemudian Allah Ta'ala menceritakan golongan-golongan yang mendapat kebaikan ini ataupun yang taat kepada Allah Ta'ala, yang bertadabbur dan mengikuti ayat Al-Quran, mempraktikkan ayat Al-Quran, maka mereka akan mendapat kamar-kamar. Kamar ni bilik-bilik di dalam syurga. Allah Ta'ala menyebutkan, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha, tetapi orang-orang yang bertakwa itu kepada Tuhannya, bagi mereka kamar-kamar. Kamar ni bilik-bilik lah. Kamar ni bahasa klasik Ustaz Usaini. Kita tak panggil kamar mana. Tak ada kita panggil kamar mana macam tu. Kita sebut bilik. Kita sebut bilik. Kamar-kamar. Min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtihal anhar. Yang diceritakan bilik-bilik yang mengalir di bawahnya ada sungai yang mengalir. Macam mana Ustaz Usaini? Nak bayangkan tak boleh nak bayangkan tuan-puan bagaimana situasi dalam syurga itu nanti. Bilik-bilik kita di bawahnya ada sungai yang mengalir. Berapa banyak sungai yang mengalir. Kemudian jenis-jenis sungai, ada susu, ada madu, ada Jadi kita tak boleh nak bayangkan sebenarnya tuan-puan. Kita hanya terbayang rumah Ustaz Usaini ada kolam renang. Di kolam renang tu nampaklah kemewahan dia. Cuma kalau ada kamar, kalau kat dunia ni ada kamar, ada laut, takut ada buaya tu. Takut ada buaya. Kat situ ada mudarat pula. Betul. Tetapi di syurga ini tidak ada mudarat tersebut. Yang digambarkan ada bilik-bilik khas yang dikhususkan buat mereka yang bertakwa kepada Allah. Dan suka juga untuk saya ingatkan, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ashur, surah Az-Zumar ini juga dikenali sebagai surah Ghuraf. Kerana mengambil perkataan ini. Kerana mengambil perkataan Ghuraf ini, kerana mungkin jarang disebut juga ataupun jarang dikenali surah ini dengan nama yang lain. Sebahagian ulama ataupun sebahagian ahli tafsir menamakan surah ini sebagai surah Ghuraf, iaitu surah yang menceritakan tentang kamar-kamar di dalam syurga yang kita tak boleh nak bayangkan. Ada air yang mengalir dan bagaimana keadaan-keadaan kenikmatan yang ada di dalam kamar ataupun bilik-bilik tersebut. Dan bagi penutup ataupun bagi penghujung perbincangan pada halaman yang ke-460 ini, Allah Ta'ala kembali mengingatkan kita agar bertadabbur dengan alam. Yang ni yang biasanya ada di dalam Al-Quran. Selain daripada menceritakan tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan,
kepada kita dari aspek apa yang ada dalam tubuh badan kita, apa yang ada pada sekeliling kita. Allah Ta'ala selalu ingatkan kita tentang apa yang perlu kita bertadabbur dengan alam. Kadang-kadang hidayah itu juga boleh datang Ustaz ini dengan melihat kebesaran Allah Ta'ala, macam mana keadaan ni boleh dijadikan. Kadang-kadang pelik mana kalau kita nak buat yang sebiji ataupun yang sama seperti bumi ni, memang manusia di luar kemampuan dia di luar kemampuannya. Lalu Allah Taala menutup, Allah Taala kata alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Tidakkah kamu melihat sesungguhnya Allah Taala menurunkan daripada langit air yang mendapati sungai-sungai yang mengalir. Bagi kita, sebelum kita memasuki kepada perbincangan resolusi kita, mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat yang ke-20 supaya kita memahami ataupun menerapkan elemen itu dengan baik. Silakan Ustaz Husaini, ayat InsyaAllah ke-20. Datuk okey Okey, alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pada ayat yang ke-20. Melihat perkataan ghuraf, satu perkataan yang menarik, dan insya-Allah kita baca sama-sama. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-20 Allah Ta'ala menegaskan bahawa orang-orang yang bertakwa ini lahum ghurafun min fawqiha. Allah Ta'ala menceritakan bahawa mereka akan memiliki kamar-kamar daripada syurga itu nanti, yang dimana di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Baik, itulah antara intipati perbincangan kita daripada halaman yang ke-460. Pada awalnya kita telah ditegaskan mengenai tentang keikhlasan kepada Allah Ta'ala, menjauhkan diri daripada maksiat, mempertahankan Al-Quran dan Islam, dan kemudian kita mengikuti Al-Quran, iaitu perkataan yang terbaik yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mari sama-sama kita bacakan dahulu resolusi atau pengajaran yang boleh kita perolehi daripada pengajian kita pada hari ini. Yang pertama, sampaikan nasihat yang baik dan teguh penyerahan diri kepada Allah. Ini yang diterangkan pada awal tadi tentang orang-orang yang mempertahankan Islam, menceritakan tentang kebaikan itu sendiri. Yang kedua, segera kembali kepada Allah dan jauhi keburukan sekiranya satu perkara itu berlaku. Dan yang ketiganya, manfaatkan akal fikiran dalam menghayati penciptaan Allah yang sempurna. Yang ini dibincangkan dalam ayat yang terakhir tadi, menceritakan tentang kebesaran Allah. Itulah dia sekitar perbincangan ataupun resolusi yang kita perolehi daripada pengajian kita, tadabbur kita terhadap ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan pada halaman yang ke-460. Bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, sama-sama kita angkat tangan, berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kita keikhlasan dalam setiap amalan yang kita lakukan. Silakan Ustaz. Terima kasih Doktor. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dengar resolusi tadi, sampaikan nasihat yang baik. Kita dengar Doktor menyampaikan nasihat yang baik, sampai suara pun alhamdulillah. Moga-moga kebaikan itu berbalik kepada Doktor dan kepada kita semua. Dan di akhir ini tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita tadah tangan, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan keampunan, kuat istiqamah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kekuatan untuk menyampaikan nasihat-nasihat yang baik ya Allah.
kurniakanlah kami kekuatan untuk menegur segala kemaksiatan yang berlaku di hadapan mata kami ini ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Allah, kurniakanlah kami sifat keikhlasan yang tinggi dalam beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Allah, dalam bulan Ramadan yang akan tiba nanti ya Allah, Kau jadikanlah hati-hati kami ini kuat ya Allah dalam melaksanakan segala perintah-Mu, dalam melaksanakan segala amal ibadah yang Kau perintahkan kepada kami. Mudah-mudahan kami menjadi hamba-Mu yang bersyukur ya Allah, yang menjadi lebih kuat untuk meneruskan kehidupan seterusnya diganjari dengan syurga-Mu ya Allah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itulah tadi perbincangan kita dan doa kita. Mudah-mudahan Allah Taala akan memberkati pengajian kita, dan seperti biasa kita menyeru kepada tuan-puan agar sama-sama kita membantu dalam sesi kempen kita bertadabbur Al-Quran ini melalui tabung dan wakaf gerakan Al-Quran yang ada. Sama-sama kita boleh menyumbang kepada tabung tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati setiap kita semua, dan kita akan bertemu lagi selepas daripada ini. Terima kasih Ustaz Hussaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.